Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid kelas 5 Neptun yang Ustaz kasih sekalian, Alhamdulillah hari ini bersambung semula sesi PDPR kita. Semalam Ustaz ajarkan tentang adab pemimpin. Ustaz ada bacakan hadis dan Ustaz ada terangkanlah apa itu pemimpin. Tetapi hari ini kita akan sambung semula topik semalam, iaitu dalam bidang hadis tajuknya adalah adab mentaati pemimpin. Seperti biasa, murid-murid perlu ada apa? Yang pertamanya adalah buku teks Pendidikan Islam tahun 5, dan kemudian buku modul Mesra Cerita Pendidikan Islam tahun 5 lah. Okey, jadi sekarang murid-murid bolehlah buka muka surat 40. Kita sambung tajuk semalam, iaitu adab terhadap pemimpin. Okey, jadi hari ini Ustaz akan jelaskan yang pertamanya mengenai apa itu maksud pemimpin. Okey, maksud pemimpin ialah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai atau memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Itu maksud pemimpin. Okey, pemimpin ni adalah seorang. Pemimpin tak boleh ada dua orang kecuali ada pembantunya. Dan ada disebutkan di dalam beberapa hadis, okey, kalau ada dua pemimpin maka bunuhlah satu daripadanya. Itu mungkin gambaran bahawa pemimpin ni tak boleh ada dua. Okey, contohnya dalam kita buat dalam organisasi yang kecil dahulu, seperti kamu dalam kelas. Okey, guru kelas akan melantik seorang sahaja pemimpin. Itu orang yang akan mengetahui sebagai ketua kelas. Okey, itu adalah pemimpin di dalam kelas. Kalau di sekolah, okey, guru besar adalah pemimpin kepada guru-guru. Itu yang lebih besar sikit lah. Okey, kalau di dalam, contohnya di dalam daerah atau perkampungan kamu, okey, mestilah ada pemimpin setempat yang kita namakan yang berhormat. Okey, YB lah. Okey, dan dalam negara kita ada juga seorang sahaja pemimpin, iaitu Perdana Menteri. Dan di atas Perdana Menteri ada penasihat lebih besar, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah hierarki pemimpin yang Ustaz sebut daripada kecil sehinggalah kepada kumpulan yang besar, iaitu negara. Jadi okey, tak kisah di mana kamu berada, mesti ada seorang pemimpin. Okey, kalau kita nak pergi bermusafir pun Nabi ajarkan lantik, walaupun 3 orang, lantik seorang pemimpin. Itu adab-adab. Kalau kita nak berorganisasi, mesti ada pemimpin, dan wajib ada pemimpin, tak boleh tak ada pemimpin. Kalau kamu main game pun kan, okey, kamu buat squad dalam kumpulan, okey, mesti ada leader, betul tak? Ada ketua kumpulan, ketua leader pula, tak boleh ada 2-3 orang. Itu pemimpin kamu dalam squad yang kamu main dalam game tu lah. Okey, jadi dalam bola sepak pun kan, dalam sukan mana-mana pun mesti ada, terutama sukan yang berpasukan, mesti ada seorang kapten. Itu adalah pemimpin. Jadi Ustaz harap kamu faham dah maksud pemimpin, iaitu seorang yang bertanggungjawab untuk mengetuai. Okey, untuk mengetuai sesebuah organisasi, kumpulan, okey, kelas ke, okey, ataupun yang lebih besar lagi adalah negara lah. Okey. Jadi macam mana kita nak mentaati pemimpin ni? Okey, boleh murid-murid boleh buka surat 42. Cara-cara kita nak mentaati pemimpin ni. Yang pertama, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Ini semestilah seperti yang Ustaz sebutkan semalam, pemimpin ni tak layak orang kata tak layak kita memberontak selagi dia adalah pemimpin yang sah, pemimpin yang beriman kepada Allah SWT dan bertakwa. Okey, kita layak tak ada dalam hal-hal makruf, dan kita tinggalkan dia dalam hal-hal yang diarahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Okey, kalau kita nak pilih pemimpin dalam sebuah organisasi, kumpulan ataupun negara, kita kena pilih pemimpin yang adil dan amanah. Okey, kita mungkin lebih tahulah, okey, orang-orang yang terdekat mungkin lebih tahu siapa pemimpin dia ni, macam mana keadaan dia, okey, adil tak dia, amanah tak dia. Okey, macam kamu dalam kelas mungkin dah tahu siapa yang layak untuk jadi pemimpin, iaitu pemimpin adil dan amanah. Okey, bukan setakat dia popular je tak cukup, tetapi kita kena lihat dia, cara untuk milih pemimpin adalah kena tengok dia sama ada dia adil tak dengan kawan, atau dia amanah tak. Amanah maksudnya dia jalankan tak tanggungjawab dia sebagai seorang murid, okey, sebagai seorang pelajar. Contohnya dia selalu hantar tugasan yang guru berikan, okey, dia selalu buat kerja sekolah, dia dengar arahan guru, okey, dia tak melawan cakap cikgu, okey, dan dia
seorang yang amanah lah dalam menjalankan tugas. Itu yang sepatutnya kamu pilih sebagai pemimpin. Dan kamu rakan tahu kan, kalau ada sesi pemilihan kelas, itu yang sepatutnya kamu buat. Okey, bukan main teka-teka, bukan main undi-undi. Undi dia sebab dia seorang yang popular. Okey, itu semua tak menjamin untuk menjamin dia sebagai seorang ketua yang bagus lah. Okey, cara ciri-ciri Islam ada adil dan amanah. Okey. Yang ketiga, bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Bantu taat dia dalam dan bekerjasama dengan pemimpin ni dalam kebaikan. Contoh, guru meminta ketua kelas untuk menjaga kelas. Okey, kamu pun kena sepakatlah tolong juga pemimpin dalam perkara kebaikan. Kalau contohnya ketua kamu suruh kamu buat kerja sekolah diam, duduk tempat masing-masing, itu maksudnya kamu perlu patuhi. Okey, patuhi dengan kebaikan. Kalau yang melawan tu maksudnya dia melawan pemimpin lah. Okey, sebabnya pemimpin tak ajak dia buat maksiat, pemimpin tak ajak dia buat kebaikan, keburukan. Semua yang pemimpin ajarkan kebaikan, kita kena ikut, taat. Okey, selagi dia ustaz kata tadi dia buat dalam hal makruf, dia ajak kita buat kebaikan. Yang keempat, nasihat menasihati dengan penuh hikmah. Okey, cara kita nak taati pemimpin, kalau pemimpin kita buat silap, kita kena nasihat dia dalam keadaan yang orang kata berhikmah lah. Okey, bijaksana. Okey, kita kena tegur dia dalam keadaan sebenarnya yang terbaik adalah tarik tangan dia. Okey, nasihat dengan dia elok-elok. Terutamanya yang melibatkan hal-hal yang orang kata besar lah. Kecuali kalau dia terang-terang buat silap, contohnya disebarkan kepada umum, kita boleh nasihat juga secara umum. Maksudnya kita mungkin tak dapat nak nasihat dia secara berdua kan, tetapi kita nasihat juga secara umum sebab dia dah buat satu orang katakan kesilapan yang besar, yang mana kita boleh tegur melalui media-media umum. Okey, tetapi tetap dengan beradab, bukan dengan caci maki, bukan dengan orang kata dengan sikap kekerasan lah. Okey. Sentiasa mendoakan kesejahteraan. Ini pun betul. Kita kena sentiasa mendoakan kesejahteraan pemimpin kita. Baru-baru ni Perdana Menteri kita Malaysia yang kita kasih, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengalami ceret-beret lah. Dia ada satu penyakit. Jadi kita doakan pemimpin kita itu supaya dia segera sembuh dan segera kembalilah mentadbir Malaysia dengan lebih baik lagi. Okey, macam tu juga kalau kawan kamu jadi pemimpin, kamu suka atau tak suka, kamu wajib mendoakan dia. Itu adab terhadap pemimpin. Kita orang Islam ada adab dia. Kita jangan terikut-ikut orang barat, tak suka pemimpin buat demonstrasi. Okey, ajak orang lain buat demonstrasi. Tak, kita memang kadang-kadang kita sikap tak puas hati itu memang ada, tetapi adabnya apa? Macam itulah yang Nabi ajarkan. Okey, jangan memberontak, sebab bila memberontak habis kucak-kacir negara. Okey, habis. Okey, semuanya. Jadi kita janganlah galakkan diri kita untuk sentiasa rasa tak puas hati. Okey, sentiasa maksudnya kita boleh ada tak puas hati. Memang benda tu normal. Tetapi tak puas hati ni kadang-kadang dia boleh menggalakkan kepada perpecahan. Ajak puak ni pergi bergaduh dengan dia, dah wujudkan satu kemudaratan yang besar. Okey. Keenam, menghargai jasa dan pengorbanan. Yang ini paling penting lah. Okey, kita kena kenang jasa pengorbanan seseorang pemimpin kita. Okey, dan kenang jasa dia. Okey, pengorbanan yang telah buat selama ni dalam mentadbir kelas ke, dalam mentadbir sekolah, dalam mentadbir negara ataupun persatuan tertentu. Okey, kena kenang jasa dia. Okey, sebabnya setiap pemimpin ni ada jasa dia. Okey, ada jasanya yang perlu kita ingati. Okey, dan last sekali, kepentingan mentaati pemimpin mengeratkan hubungan baik. Okey, ini pun betul lah. Kita akan eratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahnya kalau kita taat betul-betul dengan pemimpin. Dan pemimpin tu pula memang ciri-ciri dia adil, beramanah, memang orang akan hormat. Okey, orang akan hormat, orang akan puji, orang akan seronok bekerja dengan dia. Okey, jadi mudah, arahan semua mudah didengar dan sebagainya lah. Kedua, dapat mengembangkan syiar Islam. Ini pun sama. Automatik kalau kita dah aman, kita dengar taati pemimpin kita apa buat, syiar Islam pun dapat ditegakkan. Okey. Mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Ini Ustaz sebut tadi, antara hikmahnya kenapa kena taat pemimpin ni, supaya kita elakkan perselisihan. Macam tadi, walaupun 3 orang yang pergi bermusafir, kita lantik seorang jadi ketua. Jadi ketua tu boleh mengurangkan perselisihan, sebab ketua ni wajib ikuti. Mungkin dalam 2-3 orang tu pun dah ada macam-macam pendapat, tetapi nak tak nak kita kena ikut pendapat ketua kita, kena kita taat dalam hal yang dirasakan kebaikan. Okey. Menjamin keharmonian negara, memantapkan keimanan kepada Allah SWT
dan disegani dan dihormati oleh negara lain. Okey, negara lain pun akan respect dengan sesuatu pentadbiran negara tu lah. Okey, seperti sebelum ni lah, macam ada peralihan kuasa pada sebelum COVID dulu, negara kita aman je. Tak ada berlaku pemberontakan macam seperti di negara-negara lain. Mereka memang sangat menyanjungi proses demokrasi ataupun peralihan pemimpin di negara kita. Okey, tak ada macam di setengah negara habis semua bertempur antara kumpulan ni, kumpulan tu. Okey, demonstrasi besar-besaran. Tetapi alhamdulillah di negara kita, ini fungsinya apabila kita betul-betul mentaati pemimpin dalam hal-hal makruf. Okey? Jadi Ustaz harapkan faham tentang pemimpin, konsep pemimpin dan sebagainya lah. Okey. Dan tujuannya adalah Islam tu sendiri mengajarkan pemimpin. Macam Ustaz sebut tadi, kalau kita ada 3 orang nak pergi bermusafir, wajib lantik seorang pemimpin. Okey, pemimpin. Dan dalam kumpulan tertentu, kamu main game tu pun dah ajar untuk cara nak mentaati pemimpin. Ada seorang saja yang kamu perlu ikut. Kalau nak dengar 2-3 pendapat demi manfaat, tak payahlah. Okey, baik singkirkan beberapa orang tu dan wujudkan satu ketua saja. Tak boleh ramai-ramai ketua, nanti memang akan haru biru. Okey, kalau kamu tengok dalam kumpulan binatang pun, okey, mereka pun ada kawanan. Walaupun singa pun ada kumpulan dia. Bila dia datang kumpulan lain, dia akan bergaduh, dia akan menyebabkan kematian. Sebab apa? Sebab hanya seorang saja kumpulan yang boleh, ketua saja yang boleh layak memimpin kawasan tu. Tak kisahlah haiwan apa pun, kalau kamu selalu tengok National Geographic, memang akan ada berlaku macam tu. Jangan terkejut kenapa dia boleh makan kaum sejenis dia. Contohnya singa boleh makan singa, buaya boleh bergaduh dengan buaya. Itu normal. Sebab itu adalah, sebab tu pemimpin ni hanya seorang saja. Okey? Nak kena ingat, ketua. Dia tak boleh 2 orang. Okey? Baik, seperti biasa, latihan buku Mesra Digital Media Islam ni, okey, tahun 5 ni, buka muka surat semalam dah buat muka surat 20, hari ni kamu buat muka surat 21. Seperti biasa, hantarkan kamu punya tugasan dalam grup Telegram. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Ustaz harap semua murid sihat walafiat, dan jangan lupa hantar tugasan. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya dalam grup Telegram. InsyaAllah Ustaz akan jawab. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.